A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaannya, dengan pelbagai nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi pada saat ini berada di muka bumi Allah. Masih lagi diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi boleh bangun pada pagi yang barakah ini dan melalui satu lagi hari Jumaat yang mulia yang disebut sebagai hari yang terbaik penghulu segala hari. Dan sebagaimana pagi tadi kita berkongsi tentang apakah amalan yang utama, zikir yang paling utama pada hari Jumaat, iaitu selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi marilah sama-sama muslimin muslimat sekalian, bagi memulakan majlis ilmu kita pada petang yang barakah ini, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Syira, tolong betulkan sikit skrin tu. Betul-betul. Okey. Okey. Alhamdulillah, alhamdulillah. Seterusnya marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, subhanallah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sekali lagi kita bertemu pada hari Jumaat yang barakah ini. Pagi tadi bersama dah dengan saya dengan tajuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai amalan umat akhir zaman. Dan petang ini kita bersama dengan penganjur yang seterusnya, iaitu Yapim Smart Venture. Iaitu penganjur kita Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia, Yapim Smart Venture. Antaranya subhanallah, saya ucapkan terima kasih yang dialukan Puan Parihah binti Hassan selaku pemangku ketua pengarah Yapim, kemudian Puan Nurul Hakim Cik Abdul Aziz selaku pengarah urusan Yapim Smart Venture, seterusnya AJK serta warga kerja yang terlibat secara langsung maupun tidak. Dan yang saya alu-alukan adalah para pendengar yang turut hadir sama majlis ilmu kuliah online kita di mana pun anda berada. Masya Allah, petang-petang ni kan waktu yang sangat mencabar ni untuk kita tetap teguh dan juga tetap sedar. Kukuk terlena kan, dah penat, lepas tu lagi ramai yang berada di rumah musim PKP ni. Kemudian lepas makan, biasanya memang sedap lah kalau dapat terlelap tu kan. Namun insyaAllah sama-sama kita mujahadah ya. Kita mujahadah dalam pukul 2.30 hingga jam 3.30. 1 jam saja kita akan bersama ni. 2.30 hingga 3.30 insyaAllah bagi membincangkan satu tajuk yang sangat menarik. Masya Allah. Masih lagi berkisah tentang kekeluargaan, tapi tajuk yang nak dikupas ni iaitu menyemai cinta pandang pertama. Masya Allah, tajuknya begitu indah sekali. Menyemai cinta pandang pertama. Jadi kita tahu Yapim ni antara yayasan yang terawal, kalau ikut sejarahnya, antara yayasan, NGO, lepas tu kemudian yayasan yang terawal lah dalam pembangunan keluarga Islam, dalam pembangunan umat Islam dan sebagainya.
Jadi siapa yang ingin bersama dalam perjuangan Yapim, di bawah tu kan ada perkongsian tentang maklumat kepada siapa yang ingin menyumbang kepada gerak kerja dakwah dan kebajikan di bawah Yapim. Jadi insya-Allah mudah-mudahan pihak penganjur yang menganjurkan majlis ilmu pada petang ini dapat manfaat. Antaranya adalah mendapat sumbangan daripada kita, dan hari ini hari Jumaat yang barakah, maka ambillah peluang RM5, RM10, RM20, insya-Allah semua yang kita berikan akan dikembalikan untuk kita berkali ganda di dunia apatah lagi di akhirat sana. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah saya ingin menyebutlah beberapa orang yang turut hadir sama pada petang ini, iaitu Puan Rebagaz, Izzat Ishak, Amita Mat Isa, Nur Hayati Laini, Puteri Suzana, subhanallah, Ramlah Ngah, orang kampung. Lagi siapa lagi ni? Haida Aida, Fatimah Lee, Mo Uda Ahmad, Puteri Suzana, Halimah Ima, Bonda Faiz, subhanallah, Syahziatul Siddiq, Nafsiah Ismail, subhanallah, Zamira Abdul Latif, Inashah, Nur Rahmah. Subhanallah, ramai ni sahabat-sahabat yang turut hadir pada petang yang barakah ini. Maka insya-Allah untuk kita mengimarahkan lagi majlis ilmu kita, kita jemput seramai mungkin hadir sama dengan cara kita share. InsyaAllah dengan itu kita pun dapat pahala yang berganda-ganda. Kita seorang yang hadir pun dah dapat pahala, dan kita ramaikan lagi yang hadir, kita dapat mungkin 10 orang yang hadir sebab kita dapat 10 orang pahala orang yang hadir majlis ilmu. Subhanallah, alhamdulillah. Okey, di sana kita boleh tengok lagi ada Puan Emamat, Lili Tambi, Nurul Jannah, Nur Hidayatul Mustafa, Rin, Ruzia Daud, Fatimah, Zaliza Ramli, Farida Ahmad, Baharia Ladamana, Ladamma, Ismi Farhana. Kebanyakannya saya tengok nama-nama yang baru juga ni. Azira Azmi, tak, sahabat-sahabat ni dah lama follow saya. Mungkin kadang-kadang saya tak perasan. Nurizan Abu Kasim, Nur Hidayah Dayah. Jadi insya-Allah tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat sekalian, kita cuba lagi ya sedaya upaya untuk meramaikan lagi orang yang boleh hadir sama insya-Allah. Alhamdulillah, masya-Allah, boleh bagi tahu saya nak tanya sikit sahabat-sahabat sekalian, siapakah cinta pandang pertama anda? Masya-Allah, berani tak nak sebut? Jangan tulis X lah, tolong jangan tulis X, tiba-tiba tulis X. Suami pula baca. Subhanallah, cinta pandang pertama bukan semestinya cinta yang pertama. Masya Allah. Saya tanya, siapakah cinta pandang pertama anda kerana Allah? Macam itulah lebih kurang kan. Jadi bukan saya tanya cinta pertama ni. Mungkin kita ni dah jatuh cinta masa sekolah rendah lagi ke, sekolah menengah ke kan. Wallahualam. Tapi siapakah cinta yang utama lah, cinta pandang utama ataupun utama? Boleh je jawab, boleh tinggalkan, boleh nanti saya nak baca. Mungkin Syirah boleh tunjukkan juga Ustazah Instagram. Komen-komen di Instagram, Ustazah tak sebut nama ni, sahabat-sahabat yang hadir sama menerusi Instagram. Jadi insya-Allah boleh tuliskan, kalau nak tulis nama suami pun boleh. Mungkin ada orang yang cinta pandang pertama saya adalah lelaki yang bernama ayah. Macam tu kan. Rupanya dia sangat mencintai ayahnya. Mungkin cinta pandang pertama adalah ibunya. Mungkin cinta pandang pertama kakaknya, abangnya yang menjaga dia daripada kecil lepas kematian ibu ayahnya. Wallahu alam. Masya Allah, subhanallah. Ni sahabat-sahabat di Instagram. Masya Allah. Okey, ni saya ingat sikit ni di Instagram ni. Okey, kita boleh tengok di Instagram. Suami saya lah Ustazah Nisa bin Sabaruddin. I love you kerana Allah dan Rasulullah. Okey, boleh ya. Sekarang siapa yang nak mendeklamasi cintanya? Macam tu Siapa yang nak tulis kesayangannya ibuku, ibu ayah. Cinta pandang pertama ayah, ibu. Sebaik boleh kontrol. Sebaik Ustazah bagi idea. Kalau tak dia tulis lah tu kekasih dia. Ayah, ibu dan suami, mak dan ayah, mak ayah saya, ibu dan ayah, mak ayah. Ramainya yang tulis cinta pandang pertama dia adalah ibu ayah dia. Masya Allah. Oh, anak-anak. Sebab ramai anak-anak ni. Di IG, mak dan ayah. Okey.
Lagi siapa lagi? Puteri Mutmainah. Ustazah nak tengok ni. Umi Abah. Ya ke ni? Ke dah ada orang? Subhanallah, ada yang tulis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, betul lah tu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada cerita pertama semua orang. Itu wajib lah. Kita tahu wajib. Tapi sekarang kita nak bercakap tentang cinta pandang pertama manusia selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mungkin, rupanya tudung saya sengit, baru perasan. Sengit ni tudung Ustazah ni. Dah betul belum? Ke sini Ke sini? Ya Allah, Ustazahnya nampak tak tu Ustazah tu kelang kabut. Hari ni kerja kita memang mencelah-mencelah. Orang ada yang tanya Ustazah tajuk apa hari ni? Tajuk kita ialah cinta pandang pertama. Menyemai cinta pandang pertama. Subhanallah. Hari ni Ustazah, okay. Dah betul lah tudungnya? Tegakkan sikit. Macam ni pula. Okey. Tengok. Boleh je Ustazah Azmat baiki tudung tengah live kan? Okey. Gitu dia. Okey. Subhanallah. Tak apa Ustazah tetap comel. Terima kasih. Tudung sengit. Okey. Terima kasih. Okey. Masya Allah. Saya dekat pagi tadi dah live. Habis hampir pukul 1. Lepas tu kita ada kerja lain. In between tu kan. Jadi lajulah. Okey. Tapi dah okey kan? Saya cinta pandang pertama saya cinta pandang pertama saya. Oh, dia jatuh cinta pada diri dia. Mungkin lah. First love. Okay, who is your first love? Memang tajuk kita ini menyamai cinta pandang pertama. Jangan tulis nama ex ya. Kalau dah ada suami, dah ada isteri, amboi. Okay, tak pandailah semua. Sengit pun macam comel, masih comel. Pandailah semuanya. Okey, Masya Allah. Ada yang tulis adik-beradik. Masya Allah, Allah Akbar. Okey, baiklah. Kita akan membicarakan terlebih dahulu definisi cinta. Lagu apa ya kalau kita nak nyanyi? C-I-N-T-A. Cinta. Masya Allah. Baiklah. Saya nak bacakan tentang definisi cinta. Masya Allah. Cinta merupakan satu ukuran asas pengalaman manusia yang memberikan antaranya. Ini saya rujuk Wikipedia ni. Wikipedia tentang definisi cinta. Okey. Tapi sebelum tu kan tuan-tuan puan-puan sekalian, bila cakap pasal cinta, dia umpama seperti ni. Seseorang yang menafsirkan tentang gajah. Okey, bayangkan macam ni. Ada seekor gajah yang besar. Kemudian ada 4 orang. 4 orang yang ditutup matanya, kan? Yang ditutup matanya. Lalu dia diminta untuk menerangkan apakah bentuk binatang yang dia pegang. Jadi orang pertama dia pegang di bahagian telinga. Dia pun pegang bahagian telinga sebab tutup mata kan. Dia pun pegang bahagian telinga, dia kata binatang ini dia ada sayap. Sayap dia tebal. Sebab dia pegang bahagian telinga gajah. Telinga gajah kan besar. Macam tu. Lepas tu ada orang yang kedua pula pegang di bahagian kaki. Bila dia pegang kaki, dia kata, binatang ini ada kaki yang besar. Mungkin dia adalah satu dinosaur. Ataupun mungkin dia adalah seekor zirafah, contoh macam tu lah. Lepas tu ada seorang pula pegang di bahagian belalai. Binatang ni mempunyai ekor yang keras dan tebal. Apa ni ya, contohlah macam tu lah. Apa sebenarnya saya nak maksudkan? Bila kita cakap tentang definisi cinta, kalau kita tanya kepada 10 orang, kalau kita tanya tentang 10 orang, mungkin 10 orang memberi definisi yang berbeza. Cinta kalau saya tanya pada cuba puan-puan tuliskan. Apakah erti cinta? Apakah yang dimaksudkan dengan cinta? Tajuk kita adalah menyemai cinta pandang pertama. Boleh tak masing-masing saya nak bacakan pendapat? Apakah pengertian cinta pada pandangan tuan-tuan puan-puan? Apakah definisi cinta bagi masing-masing? Cinta itu apa? Cinta itu mandi tak basah, makan tak kenyang, tidur tak lena. Cinta itu membuatkan kita jadi terbuai. Cinta itu membuatkan kita kehilangan kata-kata bila berdepan dengan orang yang kita cinta.
cinta itu membawa wallahu alam. Okey, saya nak baca ni. Ada tak siapa boleh bagi pendapat cinta itu apa? Kalau berani bagi pendapat. Siapa cinta pertama kita? Subhanallah. Cinta saya untuk Allah, untuk Nabi. Masya Allah. Alhamdulillah. Solehah-solehah semua ni. Jawapan. Cinta itu pengorbanan. Tengok kita dapat jawapan yang pertama. Cinta itu pengorbanan. Page penganjur. Oh lain. Komen. Okey, kita ada daripada page penganjur juga. Okey. Mak dan ayah. Okey. Ustazah Asmat, cinta pandang pertama saya. Masya Allah. Anis Soleha Rosdi. Masya Allah, malunya saya. Kalau cinta, kena buktikan kata-kata cintamu. Jadi Anis Soleha, Ustazah menuntut pembuktian cintamu terhadapku. Okey. Cinta itu buta. Ada yang cakap begitu. Cinta itu buta. Subhanallah. Ada itu. Cinta itu pengorbanan. Ya. Lagi cinta sepenuh hati. Cinta itu kasih sayang di antara satu dengan yang lain. Cinta bagi saya senang apabila bersama dengan dia, Anis Soleha. Masya Allah. Okey, lagi. Cinta pertama saya arwah emak ya. Cinta itu sentiasa ada bersama senang dan susah. Masya Allah. Cinta itu kebersamaan. Rin sebut. Cinta itu kurniaan Allah. Cinta itu sanggup berkongsi susah dan senang. Itu Wani Rahman cakap. Cinta itu perlu kesabaran. Mas Saidi. Cinta itu satu perasaan yang membuatkan seseorang itu sanggup buat apa saja demi cintanya. Nur Atika. Umi Hani pula sebut cinta itu kerinduan. Siap menangis lagi. Sedih tu. Nampak sangat dia sedang dalam mabuk cinta. Cinta itu pengorbanan. Cinta itu tanpa syarat. Melly sebut cinta itu tanpa syarat. Subhanallah. Cinta itu buat kita bersemangat untuk menggapai impian. Saya nak tengok Instagram. Cinta itu lambang ketenangan dan kebahagiaan. Cinta itu kasih sayang tulus ikhlas. Cinta terima seadanya tanpa syarat. Okey, ni semua cookies. Panjang dia tulis ni. Cinta adalah suatu emosi dari kasih sayang yang kuat dan keterikatan peribadi. Cinta juga dapat diartikan sebagai satu perasaan dalam diri seseorang akibat faktor pembentuknya. Dalam konteks filosofi, cinta merupakan sifat baik yang mewarisi semua kebaikan. Perasaan belas kasih dan kasih sayang. Subhanallah. Cinta adalah satu perasaan kasih sayang Allah anugerahkan kepada hamba-Nya. Cinta menuntut pengorbanan. Rindu, cinta abadi. Cinta itu sesuatu yang tidak dapat dirasai secara zahir, tetapi dirasai secara batiniah. Cinta pertama arwah abah dan mak sangat-sangat rindu pada keduanya. Subhanallah. Sehari tak jumpa ibarat setahun lamanya tak bersua. Sabar ya Muhammad. Cinta itu pengalaman yang tak dapat dilupakan. Subhanallah. Cinta itu mendoakan. Cinta itu ibarat magnet. Masya Allah. Masya Allah. Cinta itu ketenangan. Subhanallah. Macam-macam naik bulu roma saya. Cinta ialah memupuk kasih antara satu sama lain. Pandai Ustazah baca. Memang saya pandai membaca. Oh, maksudnya dengan nada ya. Cinta itu ingin kongsi susah dan senang, gembira dan susah. Okey, last kita baca sikit yang di Instagram. Cinta itu anugerah Allah, platform untuk setiap manusia berkasih sayang dan melengkapi antara satu sama lain. Cinta itu berani terima baik buruk pasangan. Semua jawapan buat rasa sebab, kan? Rasa macam sebab pula baca. Cinta memerlukan pengorbanan. Semua jawapan buat rasa sebab lagi. Cinta itu adalah belas kasihan. Cinta itu sejati. Cinta itu buta. Cinta itu lahir dari lubuk hati yang paling dalam. Perasaan yang berbunga-bunga. Yang boleh memabukkan seseorang. Gitu. Cinta adalah hormat di depan dan di belakang. Cinta itu disambut dengan kesyukuran. Cinta itu kesetiaan. Subhanallah. Cinta juga memerlukan pengertian. Cinta tidak semestinya dimiliki. Masya Allah. Subhanallah. Cinta itu tenang. Cinta itu indah. Masya Allah. Aduh, hai. Petang-petang Jumaat yang barakah ni. Apa cinta pertama Ustazah? Masya Allah. Alhamdulillah. Okey, saya nak baca. Cinta itu adalah perasaan yang tersentuh sanubari terhadap seseorang
Cinta kepada ibu ayah, hormat dan menyanjung tinggi. Masya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah muslimin muslimat sekalian, pelbagai definisi cinta. Sama seumpama yang saya berikan contoh tadi, cinta ini kalau sesetengah orang bila menyebut dia terus tersenyum dan dia rasa bahagia dengan kalimah cinta. Ada pula sesetengah yang lain bila menyebutkan tentang cinta, dia lalu menangisi tentang perkalimah tersebut. Lalu dia rasa terhiris kerana dia ada pengalaman yang pahit. Dia pernah ada pengalaman yang menyakitkan dirinya tentang cinta. Ada seseorang bila tetap bercakap tentang cinta, dia hanya memandang dari sudut perkataan zahir saja. Mungkin dia belum pernah jatuh cinta ataupun dia pernah jatuh cinta tapi cintanya tidak disambut, tidak berbalas. Jadi dia belum rasa benar-benar bagaimana erti jatuh cinta dan diterima cintanya lalu boleh melepaskan rasa cinta. Subhanallah, Allahu Akbar. Cinta satu perkataan yang bila kita sebut Allah berikan rasa tu, rasa yang begitu dalam. Okey, sekarang saya nak bacakan cinta dari sudut definisi yang diberikan oleh Wikipedia. Cinta merupakan satu ukuran asas pengalaman manusia. Salah satu pengalaman hidup manusia. Dan hampir semua manusia mengalami. Bukan hampir. Wajib setiap manusia mengalami perasaan cinta itu. Yang memberikan antaranya perasaan kasih sayang. Tarikan asas kemesraan dan keserasian antara perseorangan. Cinta akan membawakan rela berkorban untuk orang lain. Perasaan tertarik dan hubungan kepada alam, benda hidup ataupun makhluk lain. Ia dapat ditunjukkan melalui perasaan. Cinta akan ditunjukkan melalui perasaan, emosi, kelakuan, pemikiran, persepsi dan juga sikap. Masya Allah. Cinta akan mempengaruhi perasaan, emosi, kelakuan, pemikiran, pandangan dan juga sikap. Ia mempengaruhi, mendasari dan menentukan pola utama hubungan antara perseorangan dan pengalaman diri. Subhanallah. Beberapa bahasa termasuk bahasa Melayu apabila dibandingkan dengan beberapa bahasa mutaakhir di Eropah, terlihat lebih banyak kosakatanya dalam mengungkapkan konsep ini. Antaranya ialah terbitan daripada perkataan cinta iaitu kasih, sayang, rindu dan keinginan nafsu berahi. Cinta jarak jauh merupakan situasi di mana sepasang kekasih yang halal atau tidak halal berjauhan di antara satu sama lain. Manusia sering menginginkan cinta. Dalam cinta ada suatu ketulusan perasaan yang membuatkan manusia yang merasainya gembira. Orang yang melalui perasaan cinta, dia akan menempuh perasaan apa? Gembira, sedih, rasa keyakinan, rasa dimiliki dan juga rasa kehilangan. Subhanallah. Cinta yang pertama ialah mencintai Allah. Itu yang paling utama. Dan yang seterusnya iaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari kita mencintai orang lain. Kedua adalah mencintai makhluk Allah dan di sini bermula pecahan-pecahan cinta. Subhanallah. Dalam cinta biasanya tersimpan 1000 macam perasaan yang amat sukar digambarkan. Bermula dengan rasa suka, hati berdetak, mulut tersenyum tanpa bicara, muka bertambah seri dan akhirnya cinta itu menjadi milik kita. Amat mudah untuk melafazkan cinta tetapi amat mudah juga melupakan cinta. Cinta yang sejati lahir dari hati yang tulus. Subhanallah, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cinta kadang-kadang ia boleh datang sekelip mata walaupun dengan pandangan pertama. Tapi cinta boleh juga lahir daripada, cinta juga boleh pergi dengan rasa benci. Saya ulang lagi sekali, cinta boleh hadir dengan pandangan pertama. Cinta juga boleh pergi dengan rasa benci. Sebab itu, cinta yang sejati adalah cinta yang mendasari kerana ilahi. Masya Allah, best pula ya Ustazah. Perasan tak? Best. Yang tu bukan diri reka-reka tu, bukan tulis dulu tu. Ulang sekali lagi pun belum tentu lagi pas. Okey, saya ulang ya. Muslimin muslimat sekalian. Boleh buat ya. Saya kena tulis novel ni sebenarnya. Okey, Masya Allah. Saya ulang lagi sekali. Cinta, dah tak ingat dah. Sekejap. Cinta boleh datang daripada pandangan pertama. Betul tak?
Cinta boleh datang daripada pandangan pertama. Cinta juga boleh pergi dengan rasa benci. Cinta yang kekal abadi adalah yang didasari kerana ilahi. Bolehlah tu lebih kurang. Sebenarnya yang saya nak sampaikan, Masya Allah, cinta yang sejati adalah yang datang kerana ilahi. Sebab cinta yang begini, dia bukan kerana semata-mata pandangan pertama dan bukan juga dan dia tidak boleh pergi kerana rasa benci. Dalam hubungan suami isteri contohnya, kita akan diuji dengan pelbagai ujian cinta. Ya, mungkin kadang-kadang pasangan kita melakukan kekhilafan. Hatta boleh disebutkan tentang kecurangan. Kadang-kadang ujian datang dalam bentuk pasangan curang. Curang yang bukanlah sehingga melampaui batas dan sebagainya. Mungkin adalah ujian tersebut datang lalu salah seorangnya kalah dengan ujian tersebut, namun kemudian sedar kembali, kemudian bertaubat, kemudian datang meminta maaf, subhanallah. Mungkin ketika pasangan mencurangi pasangan, timbul rasa benci. Tetapi kerana mengingatkan ikatan itu terbina kerana ilahi. Ikatan dulu terbina dengan sumpah untuk bersama sampai ke syurgawi. Untuk bersama-sama mencari redha ilahi. Jadi mungkin kuatlah untuk kita saling memaafi. Maka kuat kita untuk saling memaafi. Sebab kita mengingatkan kembali tujuan pernikahan bukan untuk mengikut hawa nafsu, bukan mengikut apa yang dikehendaki hati. Tetapi kita sedar rupanya pernikahan adalah membuka kita ruang yang sebanyaknya untuk saling memahami dan saling memberi serta saling saling memaafi. Jadi subhanallah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sekalian, siapa yang memutuskan hidupnya, siapa yang memutuskan kehidupannya untuk melayani bahtera perkahwinan pernikahan, dia sebenarnya sedang menyiapkan dirinya berhadapan dengan pelbagai ombak ujian. Subhanallah. Bahkan tidak ada sebuah rumah tangga di dunia ini melainkan di dalamnya termasuklah bahagia dan juga derita. Bahkan rumah tangga Rasulullah sendiri tidak lari dan tidak sunyi daripada ujian demi ujian. Bahkan ada kisah yang bagaimana saatnya Rasulullah ada melafazkan talak kepada salah seorang isterinya, kemudian dirujuk kembali. Namun peristiwa itu sebenarnya membawakan pelbagai pengajaran. Kita tak boleh lihat zahir saja peristiwa yang berlaku antara Rasulullah dengan isteri baginda. Walau bagaimanapun kita ketahui setiap apa yang berlaku dalam rumah tangga Rasulullah sebagai salah satu cara ataupun contoh bagaimana apabila timbul keadaan begini, cara penyelesaian terbaiknya bagaimana. Subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalaulah saya kan diberikan pilihan untuk melukis. Contoh kan, kalau saya diberi pilihan untuk melukis, sama ada saya nak melukis hantu ataupun nak melukis kucing. Saya mungkin akan memilih untuk melukis kucing. Bukan kucing, hantu. Minta maaf. Sebab apa? Sebab hantu ni tak ada pun gambar hantu yang betul-betul. Hantu pula biasanya dia akan cerita berbeza-beza. Mata besar, pipi londeh, mata merah, gini-gini. Jadi siapa yang berjaya melukis hantu dengan melukis satu gambaran lembaga yang menyeramkan, kita terus kata, ni hantu. Tapi kalau saya lukis zirafah lah kan, ataupun kucing, ataupun harimau. Bila saya lukis, sangat mudah dikesan oleh terutamanya pelukis-pelukis handal ataupun mata biasa. Tak nampak, tak jadi ni zirafah ni. Zirafah leher bukan macam ni. Dia punya telinga tak jadilah. Ni. Bahkan kalau kita nak lukis itik pun payah, kucing pun payah. Betul atau tidak? Sebenarnya apa yang saya nak sampaikan ialah sebenarnya tidak ada satu istilah untuk menggambarkan perasaan cinta. Maksud tidak ada satu definisi yang tepat untuk menggambarkan apa itu cinta. Umpama tak ada definisi tepat untuk kita menggambar macam mana rupa hantu. Walaupun nampak tak ada persamaan. Maksudnya sebab ia memberi kesan yang berbeza-beza kepada seseorang. Pengalaman yang berbeza. Subhanallah. Sampai terbit perkataan definisi cinta tadi tu, bukan ahli falsafah tu. Itu kita orang biasa kan cerita pasal cinta sendiri pun ada lebih kurang 20 pendapat tadi. Kalau kita baca lagi tu mungkin 30 pendapat tentang apa itu cinta. Sebab itu cinta adalah sesuatu yang tidak boleh diungkap dengan kata-kata sebab ia adalah soal rasa. Dan kita harus faham bahawasanya cinta adalah salah satu nikmat anugerah yang terindah
daripada Allah. Tetapi dengan syarat cinta itu mesti mengikut sunnah. Barulah cinta itu merupakan fitrah. Fitrah ni maksud apa? Suci. Cinta mesti mengikut sunnah, barulah ia jadi satu fitrah dan juga anugerah. Tetapi kalau cinta itu satu fitnah, dia akan membawa musibah. Cinta fitnah ini maksud cinta yang bergelumang dengan hawa nafsu. Lalu dia akan membawa musibah. Manakala cinta mengikut sunnah, dia akan pergi kepada cinta yang anugerah dan juga fitrah. Subhanallah. Banyak sangat Ustazah ni, petang ni. Banyak sangat bermadah. Tak apa ya, sekali-sekala Ustazah Asma bermadah. Saya ni sebenarnya masa remaja dulu suka sangat baca novel. Sebenarnya perangai baca novel tu sampai sekarang pun masih ada lagi. Kadang-kadang baca novel Islami apa semua kan, baca novel online. Sekarang ada jual novel online. Jadi subhanallah, kadang-kadang saya rasa bila sekali-sekala layan novel Islami kan, bermadah-madah ni, ia boleh juga melembutkan hati kita. Kita belajar daripada karakter dalam novel yang berjaya dihidupkan oleh penulis tu. Akhirnya kita macam berubah, kita jadi lebih penyayang, kita lebih caring, kita rasa seperti mana pelakon ataupun watak-watak yang baik di dalam novel tersebut. Wallahualam, siapa di sini geng dengan saya? Saya juga antara yang suka baca novel, tapi bukanlah ketagih, maksudnya boleh kontrol. Boleh kawal lah bila ada nak buat perkara, boleh kawal. Lepas tu sambung semula dan sebagainya. Masya Allah. Dan minat saya tu tidaklah dihalang oleh suami saya sebab dia faham kadang-kadang itulah waktu saya macam nak rehat sekejap kan, me time, tapi dalam kawalan lah, sebab tanggungjawab itu terlalu banyak. Namun pilihlah konten yang bagus. Banyak novel-novel yang bagus yang boleh membangunkan jiwa. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi sekarang kita sebenarnya nak bicarakan tentang cinta pandang pertama, menyemai cinta pandang pertama dalam konteks suami isteri. Okey. Sebab yang hadir sama ni bukan semua suami isteri, ramai juga remaja terutamanya di Instagram. Ramai remaja yang hadir sama ni. Okey. Kalau di page ataupun di Facebook mungkin ya. Mungkin kalau okey, betul subjektif. Kalau di Facebook ramailah di kalangan bukan warga emas, warga perak, kan, warga gangster, belum emas lagi lah kan, kita masih muda. Tapi di sekarang ramai orang muda. Ustazah nak berpesan sangat kepada anak-anak sekalian, pada adik-adik sekalian. Ustazah nak pesan perkara yang sangat penting perlu diberi perhatian. Kamu jangan berani-rani untuk menikmati cinta yang belum masanya. Jangan berani-rani untuk bermain cinta sebab cinta itu bila belum tepat waktunya, ia seperti api kecil. Api kecil, masa kecil kan main-main seronok, tetapi tanpa sedar ia boleh menjadi mara, api besar dan membakar diri sendiri. Cinta yang belum masanya ibarat seperti anak kecil yang bermain pisau. Ia boleh melukakan dan mencelakakan diri sendiri. Tapi apabila tiba masanya, maka pisau itu berguna. Kalau dipegang oleh yang dah berusia 15 tahun, 20 tahun, nak potong bawang kan, nak kupas bawang, nak potong sayur dan sebagainya. Jadi cinta ini yang saya masukkan ni bukan cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta ibu ayah ni. Kita nak bicarakan konteks cinta antara lelaki dan perempuan. Antara lelaki dan perempuan. Subhanallah. Jadi, pengalaman Ustazah sendiri, pengalaman saya sebagai perunding cara, motivator, penceramah, handle pelbagai isu-isu dan masalah berkaitan dengan cinta remaja, juga cinta orang tua, juga cinta suami isteri yang pudar dan sebagainya sebab saya perunding cara, saya kaunselor dan juga banyak turun ke sekolah-sekolah. Saya share satu keadaan lah. Pasangan yang baru kahwin beberapa bulan datang nak bercerai. Pasangan baru kahwin beberapa bulan datang nak berpisah, nak bercerai tuan-tuan puan sekalian. Bila saya tanya soalan, sebelum tu nak minum air sikit. Sebenarnya tadi tengah hari tak sempat makan. Lepas tu Ustazah kelaparan. Sudah tak boleh nak buka dah pula. Pusing. Tak. Gitu. Okey, nak minum air Milo jap.
Macam-macam lah Ustazah ni. Cakap pasal lapar, cakap pasal cinta lagi lapar. Bismillahirrahmanirrahim. Kerana cinta sanggup berkorban apa saja kan. Cinta kuliah lah kan, insyaAllah. Bismillah. Kan minum di kalayak ramai, insyaAllah. Kena air kosong pula sebab air manis. Bismillah. Okey. Sebab nak cerita ni nak semangat ni. Sekarang pukul 3.11, lebih kurang 20 minit je lagi. Bila datang pasangan yang begini, saya nak bagi tahu bukan seorang dua tapi ramai. Sehingga kan saya rasa macam apa punca utama pasangan muda yang baru kahwin, umur 22, umur 23, 24 kan. Baru kahwin 3 bulan, 4 bulan, ada 1 bulan, 5 bulan, 1 tahun, 2 tahun, sangat baru lagi. Datang nak bercerai, datang nak berpisah. Bila ditanya, kamu, antara soalan saya, masa dulu kamu bercinta tak? Lama tak ke kamu terus kahwin? Ini aturan keluarga ke dan sebagainya? Kata, kami berkawan Ustazah daripada sekolah menengah lagi. Kami dah bercinta daripada universiti lagi. Kami dah bercinta 4 tahun, 5 tahun. Habis tu, takkanlah cinta kamu tidak mampu bertahan untuk tempoh yang lebih panjang dalam pernikahan. Kemudian Ustazah akan tanya lagi, apa yang kamu buat sebenarnya dalam tempoh percintaan? Apa yang kamu telah buat sebenarnya? Tak adalah tanya garang macam ni. Sebab sesi runding cara kan. Boleh tak ceritakan pada Ustazah? Sebab anggap, ini contoh Ustazah bercakap lah. Boleh tak bercerita pada saya? Sebab saya rasa hubungan kamu boleh diselamatkan lagi. Kamu ni orang muda. Kamu mungkin boleh bahagia, jauh lebih bahagia kalau kamu mengerti tentang beberapa perkara. Sebab perkahwinan ni bukan hanya manifestasi cinta saja. Perkahwinan ini sebenarnya perkara yang jauh lebih baik. Ia adalah sesuatu yang sangat tinggi sehingga kan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pernikahan itu barang siapa yang mendirikan rumah tangga, yang menikah, ia telah menyelesaikan separuh daripada agamanya. Maka Nabi kata sempurnakanlah sebahagian lagi agama tu. Jadi soalannya orang yang mendirikan rumah tangga ini, ia sedang mendirikan agamanya. Ia telah menyempurnakan sebahagian daripada tuntutan agama. Sebab itu orang yang bernikah ujiannya sangat hebat. Sebab bila syaitan melihat sepasang lelaki dan perempuan bersatu dalam ikatan yang halal, mereka mula merencana dengan pelbagai ujian-ujian, pelbagai sudut, dari sudut kesempitannya, dari sudut keraguannya, dari sudut kesetiaannya, macam-macam akan berlaku. Okey, biasanya bila saya tanya, macam mana dengan kamu masa bercinta dulu, apa yang kamu buat? Terus terang pada Ustazah. InsyaAllah Ustazah akan bantu. Sebab orang muda kan. Lepas tu biasa dia orang akan cerita, Ustazah, kami sebenarnya masa bercinta, kami dah pun terbabas. Dia kata, kami dah buat maksiat. Ada ramai yang mengaku di hadapan saya yang melakukan zina. Kami dah buat zina dulu. Kami memang terbabas. Kami saling mencintai. Memang kami dua-dua cinta pandang pertama. Ini cinta pertama sekian-sekian. Jadi kami fikir kami memang dah nak kahwin. Jadi bukan dengan orang lain pun, dengan yang bakal dikahwini, macam-macam lah pengakuan orang muda. Dan saya juga adalah penceramah kursus kahwin. Jadi bila saya ceramah kursus kahwin, biasanya saya akan tekankan isu-isu begini. Dan tanpa saya minta pun, ramai yang akan buat pengakuan lepas tu. Sama ada mereka akan datang jumpa saya di pejabat ataupun selepas habis ceramah. Mesti adalah yang akan, Ustazah, kami ngaku Ustazah, kami memang dah buat maksiat, kami dah berzina. Ada tu kami tak sampai berzina tapi semua benda kami dah buat kecuali kami tak berzina saja. Allahu Akbar, hari ini berzina itu menjadi perkara biasa. Siapa yang mampu halang sebab peluang begitu banyak jika tidak ada kekuatan iman yang betul-betul tebal. Subhanallah, perasaan cinta membuat rindu. Lepas tu kemudian nak kahwin tapi ibu ayah bagi syarat yang ketat. Ibu ayah suruh siapkan dulu, ada dulu kereta, ada dulu motor, ada dulu rumah. Macam-macam syarat kadang-kadang ibu ayah hari ini berikan tanpa anak itu dia sendiri tahu anak tu sendiri tak kuat untuk menawan hawa nafsunya. Nauzubillah min zalik. Lalu bila saya dengar begitu, saya kata, buat masa ni saya minta supaya kamu jangan fikir lagi tentang penceraian. Tapi sekarang balik rumah, saya bagi tempoh 2 minggu, tolong bertaubat terlebih dahulu. Taubat nasuha, taubat sungguh-sungguh perbuatan yang kamu lakukan sebelum nikah dulu. Yang kamu pegang tangan, yang kamu raba, yang kamu peluk, yang kamu berzina,
Mungkin kerana dosa yang kamu lakukan sebelum nikah itu yang telah pun menghalang cinta yang sepatutnya kamu nikmati setelah halal. Sebab itu penting sangat kita memahami hakikat cinta yang dinikmati secara haram, maka akan diharamkan untuk menikmati cinta yang halal selepas nikah. Sebab sesungguhnya cinta yang halal selepas nikah jauh lebih indah berbanding cinta sebelum halal. Tapi kenapa sesetengah orang masa bercinta ramai lagi rindu-rinduan, tak sabar nak jumpa, segalanya indah. Dia nampak pasangan dia itulah yang sempurna. Walaupun ada kekurangan tapi tertutup dengan rasa cinta. Dan dia melihat pasangan itulah yang boleh melengkapkan hidupnya. Dan dia merancana itu, ini dengan bakal pasangannya, dengan bakal pasangan. Semua itu berlaku sebelum nikah. Tapi kenapa sebaik nikah sahaja? Subhanallah. Seolahnya perancangan-perancangan impian-impian itu pergi begitu saja. Itu yang saya sebut tadi. Cinta juga boleh pergi dengan perasaan benci. Cinta juga boleh hadir dengan pandangan pertama. Tetapi cinta yang hakiki yang didasari kerana ilahi. Ini yang penting. Tujuan apa kamu nikah dahulu? Adakah kerana sekadar nak menyatukan dua hati? Kalau sekadar itu, tak perlu nikah pun. Hati boleh bersatu. Kita dengan kawan bersatu hati. Kita dengan adik-beradik bersatu hati. Kita dengan ibu ayah bersatu hati. Ia bukan sekadar untuk menyatukan dua hati. Tapi cinta yang dibina adalah untuk cari redha ilahi. Sebuah rumah tangga dibina sama-sama nak cari redha ilahi. Sebab banyaknya pahala yang diperoleh daripada pernikahan. Taat suami dapat pahala, suami bagi nafkah isteri dapat pahala, suami sakit isteri jaga dapat pahala, isteri sakit suami pula suap jaga dapat pahala, tolong menolong dapat pahala, kan? Apa ni, ingat mengingat dapat pahala. Banyaknya pahala yang diperolehi. Lepas tu dapat anak pula daripada anak. Jadi sebab itu yang kita sebut rumah tangga dibina untuk mendapat redha ilahi. Sebab apa yang kita lakukan dalam sebuah rumah tangga itu diberikan pahala, sabar, ujian. Daripada ujian kita dapat pahala sabar, diuji lalu kita redha dapat pahala redha. Sebab itu rumah tangga adalah ladang pahala yang sangat besar untuk kita dapat. Jadi kalau orang yang melihat perkara ini jelas, cinta adalah untuk cari redha ilahi, untuk dapat cinta ilahi dan dapat redha ilahi, maka ujian apa seberat apa pun datang kecuali ujian itu datang dalam bentuk kekerasan. Itu cerita lain. Masalah perasaan dan sebagainya. Bahkan saya hari ini sehinggakan saya terpaksa mengungkapkan perkataan ini. Mohon maaf. Dulu ya, kalau berlaku kecurangan, macam teruk sangatlah bunyi tu. Okey, dulu masa awal-awal saya kerja runding cara, kalau curang saya rasa macam, ui tak boleh dimaafkan, berat. Hai, memang layaklah berpisah kalau curang. Bila lama-lama saya handle kes masalah rumah tangga dan peratusan curang itu sangat tinggi sebab tingginya peluang untuk curang. Macam mana? Kawan yang tak kenal, tak jumpa, tiba-tiba maksudnya ex yang lama bertahun tak jumpa, boleh jumpa dekat Facebook, Instagram. Sangat mudah hari ini. Kemudian yang kedua, boleh mudah sangat nak berhubung lelaki perempuan melalui PM, DM, WhatsApp, Instagram, Telegram. Subhanallah, macam-macam bentuk. Manusia hari ini, perempuan dan lelaki boleh berbual secara rahsia. Di ruang-ruang yang tertutup yang tidak dilihat oleh manusia. Zaman mak-mak kita dulu, zaman saya kecil-kecil tak ada telefon. Kalau pasangan yang nak bercinta, nak bercakap, dia kena berjumpa. Jadi kena nyorok-nyorok, susah. Nak nyorok mana? Kadang dalam hutan. Tapi sekarang curang itu boleh buat di dalam bilik. Di dalam bilik tidur saja, tepi pasangan. Pasangan tidur dia pun mulalah curhat. Curahan hati kan. Lepas tu mulalah pasangan masuk tandas apa. Maksudnya curang itu boleh buat di depan pasangan sendiri. Na'udzubillahi min zalik. Dan melihatkan keadaan ini, akhirnya saya terpaksa mengungkapkan perkataan curang adalah salah satu ujian yang menjadi ujian yang menjadi pilihan untuk dimaafkan. Kalau dulu ya, kalau curang ni tak boleh maaf lah, tak boleh terima, teruk sangat, dahsyat sangat. Tapi sekarang kadang-kadang bila datang kes berkenaan dengan curang, saya terpaksa menyebutkan macam ni. Kalau kes dia datang mengadu, puan, sebenarnya bukan suami puan saja yang menghadapi masalah ni. Curang ini dah jadi perkara biasa. Dan puan kena lihat suami puan ini sebagai orang yang sakit. Sakit apa? Sakit imannya.
imannya tak kuat untuk menempuh ujian cinta yang diharamkan untuknya buat masa ini. Cinta yang tidak benar mengikut syarat sekian-sekian. Jadi orang yang sedang bermaksiat, orang yang bermaksiat ni dia sedang sakit imannya. Jadi puan orang yang kuat, puan kena kuat untuk menghadapi ujian ini, berdoa banyak-banyak, cuba mungkin perbaiki diri dan sebagainya. Saya tak letakkan kesilapan ni atas puan. Tapi kalau benar puan dulu menerima suami puan kerana nak cari redha Allah, mungkin inilah antara laluan yang perlu puan tempuh. Puan lalui juga ujian ini dengan tabah, dengan redha, apa semua, mengharap sebab Allah boleh ubah balik suami itu sekelip mata. Dan saya dapati subhanallah, banyak pasangan yang boleh diselamatkan, pernikahan yang boleh diselamatkan. Yang mana isi dah tahu Ustazah, Alhamdulillah, syukur. Yang ada sampai sekarang, yang kes dah 5 tahun lepas, 8 tahun lepas, tak habis-habis dia. Kadang-kadang jumpa saya, Ustazah, terima kasih tahu. Ustazah kuatkan saya dulu supaya saya tak teruskan minta cerai. Suami saya dah balik saya sepenuhnya, rupanya suami saya seolahnya kurang sedar ketika itu gini-gini, dia dah mohon maaf dan saya boleh maafkan. Dan sebenarnya Ustazah, setelah menempuh fasa ujian tu dan suami saya kembali semula, sekian-sekian, rupanya cinta kami Ustazah semakin membara. Hubungan saya semakin kuat dan suami saya berubah jadi suami yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Syukur Ustazah saya berjaya menempuh ujian Allah tu dan juga ada kekuatan dan juga ada bimbingan daripada orang-orang yang benar. Sebab itu, siapa yang menghadapi masalah rumah tangga, saya nak sebut tolong pertama cari orang yang tepat untuk kita pergi rujuk, orang yang tepat untuk kita mengadu. Ia sangat mempengaruhi. Bahkan ini disebut di dalam Al-Quran. Apabila berlakunya syiqaqun bainahuma, berlakunya perpecahan, pergaduhan, pertelingkahan di antara keduanya. Siapa di antara suami dan di antara isteri. Dalam firman Allah, Allah sebut ni, maka lantiklah orang ketiga di antara duanya. Maksudnya Allah sini perintahkan kalau suami isteri bergaduh, maka carilah orang ketiga, rujuklah orang ketiga. Dan Allah berfirman lagi, apabila orang ketiga itu berlaku adil, maksudnya orang tu orang yang benar, bijak, boleh buat baik semula, maka berdamailah mereka. Namun jika orang ketiga ini tidak berlaku adil, wallahu a'lam macam mana, maka soalannya begitulah kesannya, kesan yang buruk jugalah kepada hubungan. Dan saya tak suka nak menyebutkan benda ni, tapi saya terpaksa sebut, antara kes yang sangat susah saya nak bantu. Ini cerita pengalaman saya dulu sebagai peruncing rumah tangga. Apabila kes itu dah melibatkan keluarga, saya suka berpesan kalau ada masalah rumah tangga, tolong elakkan bercerita kepada keluarga. Elakkan. Sebab kebanyakannya bila bercerita pada ibu ayah adik-beradik, ibu ayah adik-beradik akan defend, akan memberikan, kalau ibu ayah tu orang yang berilmu, orang alim, kalau orang yang boleh bawa bincang, boleh bagi nasihat yang bernas, boleh kita rujuk. Tapi kalau ibu ayah yang emosi sama, memang teruk, memang susah nak selamatkan. Bahkan banyak kes saya dulu yang mana isteri ni dah boleh terima dah suami dia balik, nak balik semula, tapi dihalang oleh ibu ayah. Bahkan ibu ayah ugut, macam-macam ugutan. Kalau kamu balik semula kepada suami kamu, kalau ada masalah jangan cari mak ayah. Ataupun kalau kamu balik semula kepada ibu ayah kamu, kalau kamu balik semula kepada ibu ayah, kepada suami kamu, jangan anggap lagi ibu ayah ni ibu ayah kamu. Macam-macam lah. Yang membuatkan akhirnya isteri ni dikata, Ustazah saya nyesal cerita pada ibu ayah sampai benci dah kepada suami saya. Itulah dia. Sebab kalau mertua ni dah rasa tak boleh terima menantu ni sebab menyakiti hati anaknya ni, dan sebenarnya ibu ayah memang begitu kan, dia tak boleh anaknya disakiti sekian-sekian, dia lupa dulu mereka juga awal perkahwinan penuh dengan ujian. Jadi berhati-hati kalau kita nak melibatkan ahli keluarga, kecuali kalau ibu ayah itu orang yang alim, orang yang tenang, orang yang boleh berlaku adil. Subhanallah. Saya nak kembali tadi kepada pasangan-pasangan muda yang telah melakukan maksiat sebelum nikah. Tolong ingat pesanan saya. Sebab saya dah menyaksikan banyak perpecahan dan penceraian yang berlaku kerana apa? Dosa maksiat yang dilakukan sebelum nikah. Sebab hubungan itu dibina atas dasar maksiat. Hubungan itu telah pun dimulakan dan dibina atas dasar maksiat. Tapi jangan pula salah faham. Habis tu Ustazah macam mana? Kami dah buat maksiat ni. Habis tu kami tak jadi kahwin raya. Kami cari pasangan yang baru. Takkanlah nak buat maksiat pula. Takkanlah kita nak ni.
Apa yang mampu kita buat kepada pasangan-pasangan yang sedang bercinta, dah buat maksiat itu ini, dah panggil baby, dah panggil mama, dah panggil papa, dah panggil daddy, belum kahwin lagi. Kan? Hari ni orang muda dah kahwin, dah panggil macam-macam dah kan. B, 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 C, D, E, F, G. Macam-macam lah kan. Jadi, bila panggilan tu panggilan tu pun dah luar biasa, macam mana boleh borak malam-malam cakap ngarut-ngarut. Kan? Subhanallah, na'udzubillah. Apa yang mampu kita buat sekarang ialah bertaubat. Bukan suruh cari pasangan lain. Kau macam tu Ustazah, kami berpisah lah kan, cari pasangan lain, mulakan dan tak campur maksiat. Tidak. Cukup dengan bertaubatan nasuha. Taubatan nasuha maksud apa? Mohon ampun dengan Allah sungguh-sungguh, sujud kepada Allah. Ya Allah, mohon ampun. Pertama. Yang kedua, menyesal sesungguh dengan perbuatan. Yang ketiga, kena tinggalkanlah. Bukan taubat, nangis-nangis, esok buat pula pegang tangan. Kan nangis-nangis, lepas tu cakap pula ngarut-ngarut kan. Cakap lucah-lucah. Na'udzubillah min zalik. Kongsi gambar-gambar lucah. Kongsi gambar-gambar buka aurat. Na'udzubillah min zalik. Jadi lepas dah bertaubat, tinggalkan terus. InsyaAllah nanti bila lepas nikah, Allah akan jaga hubungan cinta tu dengan rapi, dengan sebaiknya. Selamat daripada gangguan jin syaitan, iblis, gangguan manusia dan sebagainya. Okey, saya nak bagi contoh begini untuk kita mudah faham. Bayangkan ya kalau pasangan yang bercinta, cinta pertama dua-dua cinta pertama, memang mereka ada rasa nak pegang tangan, nak sentuh, nak pegang tangan. Macam tu kan, nak pegang tangan. Jadi, bayangkan mereka akhirnya tak kuat, mereka pun pegang tangan. Ini pasangan bercinta belum kahwin ni. Pegang tangan. Mula-mula pegang tu kan. Uish, tak boleh lupa tu kali tamu pegang tangan tu sampai tak nak basuh tangan tu. Nak tidur malam tu cium-cium. Letak di khas tu. Seronok. Ya Allah, lepas tu peluk bantal. Rasa macam keawangan. Macam drama, macam sinetron kan. Okey, lepas tu bila dah pegang tangan, tuan-tuan puan-puan sekalian, tu kali pertama. Lepas tu esok pegang lagi. Hari ketiga pegang lagi, jumpa pegang lagi. Saya nak tanya, kali 100, kali ke 100 pegang tangan, rasa-rasa ada rasa lagi tak? Mungkin dah tak ada rasa dah tu. Mula-mula rasa karen, rasa karen kan. Sebab cinta tu tengah membara. Dah kali ke 100 pegang, mungkin tak rasa. Dah makin turun ataupun dah mula, jangan peganglah, dosa. Tiba-tiba dosa pula kan. Mungkin dah hilang rasa tu. Bahkan saya kadang tanya kepada kursus kahwin kan. Rasa apa lagi tak? Dia kata, tak ada dah Ustazah. Dah lama-lama jemu, dia kata. Dia jawab macam tu. Saya kata, sebab apa? Sebab kamu mengikat cinta dan kamu melepaskan rasa tu kerana hawa nafsu. Nafsu ini dorongannya adalah syaitan, iblis. Jadi dia tak akan kekal lama. Dan bayangkan ya kalau kamu nak pegang tapi tahan. Tunggu halal dulu. Nak cakap ngarut pun, nak panggil sayang ke baby ke daddy ke mami ke papi ke kan. Okay, tunggu dulu. Dihalalkan dulu kan. Tahan. Subhanallah, cinta yang tertahan tu nikmatnya luar biasa. Cinta yang tertahan itu nikmatnya luar biasa. Sampailah halal angkat nikah, Masya Allah, Allahu Akbar. InsyaAllah lepas akad nikah pegang tangan. Boleh bertahan nikmat pegang tangan tu 20 tahun kahwin pun tak jemu. 30 tahun kahwin pun tak jemu. 40 tahun kahwin pun tak jemu. Tengok muka pasangan pun tak jemu. Senyum, rasa bahagia. Sebab apa? Semua itu telah ditahan sebelum nikah. Telah pun dijaga sebaiknya sebelum nikah. Akhirnya cinta itu dijaga oleh Allah selepas nikah. Tapi kalau sebelum nikah, kita melakukan sesuatu yang dimungkiri, maksud dimungkari, dibenci oleh Allah. Bagaimana cinta yang suci itu akan tetap bersemai. Yang kita sebut menyemai cinta pandang pertama ni. Cinta adalah anugerah Allah. Dengan syarat, ia diurus dengan sunnah dan mengikut fitrah. Tapi cinta yang datang daripada hawa nafsu, ia adalah satu musibah. Bahkan saya nak sebutkan begini. Cinta dalam perkahwinan manusia yang halal pun banyak yang ikut hawa nafsu. Maksudnya cinta suami isteri dah ni, lepas kahwin dah ni, apa kan? Cinta mengikut hawa nafsu. Rupanya cintanya dibina bukan kerana cari redha Allah. Mereka bersatu untuk melakukan maksiat. Bahkan suami yang dayus di luar sana begitu ramai.
Ini disebut dalam hadis Nabi ya. Bila Nabi sebut lelaki yang dayus tidak mencium bau syurga. Lalu sahabat bertanya, siapakah dayus? Siapakah lelaki yang dayus itu? Rasulullah menjawab, suami lelaki yang membiarkan anak dan isterinya, anak-anak perempuan, anak lelaki isterinya melakukan maksiat kepada Allah. Jadi hari ini kita tengok ramai pasangan yang nikah kan. Memanglah akad nikah cantik, tapi mereka seolahnya bersatu untuk terus melakukan maksiat. Bahkan suami tak rasa segan pun mata-mata lelaki memandang isterinya. Anak dia pakai ketat, tak tutup aurat dan sebagainya. Bahkan mereka berdua tidak solat kan, tak solat, tak buat ibadah-ibadah yang lain. Ini terlalu ramai pasangan Islam hari ini. Ini namanya cinta tapi dibina atas dasar nafsu, mereka atas dasar untuk menyempurnakan cinta mereka sahaja. Bukan kerana nak cari redha Allah. Kalau betul nak cari redha Allah, mereka menjadi hamba Allah yang taat sebagai tanda syukur kepada cinta yang Allah beri. Allah yang wadud membawa maksud Allah yang maha cinta. Allah yang Rahman, yang Rahim, Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Allah yang Latif, yang maha lembut. Allah yang Halim, yang maha santun, yang maha bertolak ansur. Allah yang Rahim juga membawa maksud Allah yang maha belas kasihan. Dan semua nama-nama Allah ini dengan sifat Allah yang sempurna ini, Allah memberikan nikmat-nikmat itu dalam rumah tangga yang dibina atas dasar cari redha Allah. Allah limpahkan cinta, Allah limpahkan kasih sayang, Allah limpahkan keprihatinan, belah kasihan, tolong menolong. Allahu Akbar. Hati manusia bukan kita yang pegang. Okey, saya bagi contoh yang lain lagi. Minum air sikit. Bismillah. Kali ikutkan masa kita dah habis ya. Okey. Saya nak bagi contoh yang lain. Subhanallah, muslimin muslimat sekalian, begini. Sekiranya ini contoh apa tadi ya? Okey, macam ni. Sekarang kita tengok ada berapa orang ya. Kita play video. Kenapa ada gangguan video ke? Macam keras? Okey, subhanallah. Sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa untuk share ya perkongsian ni supaya lebih ramai dapat manfaat. Okey, contohnya begini. Pasangan yang bercinta kan? Pasangan bercinta, Masya Allah. Nama dia siapa? Nama dia, seorang nama dia Raja, seorang lagi nama subhanallah. Okey, itu nama staf kami ya. Okey, contoh pasangan bercinta. Si Ali dan tak biasa tak boleh nama sahabat Nabi. Okey, pasangan bercinta, si lelaki dan si perempuan. Okey, satu hari lahir si lelaki. Lalu si perempuan ni bagi hadiah yang istimewa kepada si lelaki ni. Perempuan ni pula kebetulan nak orang kaya, nak jutawan contohlah kan. Dia bagi hadiah Lamborghini. Oh, Lamborghini. Lepas tu Ferrari. Oh, itu melampau sangat tu kan. Okey, bagi Lamborghini lah. Kan, kereta sport yang jadi idaman si lelaki. Jadi yang lelaki ni rasa seronoknya dapat hadiah Lamborghini daripada tunang, daripada perempuan ni. Dia pun lekalah dengan Lamborghini-nya. Bawa pergi jalan, lap-lap. Sampai ketika si tunang yang perempuan ni rasa dan dia melihat bahawasanya yang tunang yang lelaki ni lebih mencintai Lamborghini daripada dia. Lebih mencintai hadiah daripada pemberi hadiah. Sebab begitu begini macam-macam lah. Kalau bertembunglah waktu sewih Lamborghini dengan waktu yang tunang ni minta tolong, tiba-tiba Lamborghini juga yang diutamakan. Contohlah macam tu kan. Lamborghini ni diusap-usap, dijaga-jaga. Yang ni dah biasa-biasa dah. Saya nak tanya, boleh tak yang tunang perempuan ni nak ambil balik Lamborghini yang dibagi? Jawapannya apa? Boleh lah. Sebab Lamborghini tu kan dibelinya oleh tunang tadi. Jadi dah tunang ni dah terasa hati, dia nak ambil balik. Lepas tu nak putuskan tunang. Contoh begitulah kan. Sebenarnya contoh ni nak beri gambaran ramai orang ketika Allah berikan nikmat cinta, dia mula lupa kepada pemberi cinta. Dan dia leka terhadap anugerah cinta yang Allah beri. Cinta itu datang daripada Allah. Kemudian pasangan ini bercinta. Kemudian dia leka dengan hadiah yang Allah bagi, anugerah yang Allah bagi itu. Sehingga dia melakukan maksiat. Sehingga mereka berdua ini kurang melakukan ketaatan. Kalau dulu sebelum bercinta baca Quran banyak. Sebelum bercinta zikirnya banyak. Tetapi selepas bercinta angau kan. Jadi makin kurang sekian-sekian. Jadi saya nak tanya soalan yang sama.
Boleh tak Allah mengambil kembali nikmat cinta yang dia beri? Jawapannya boleh. Allah boleh menarik kembali nikmat cinta yang dia beri setelah pemilik-pemilik sementara cinta itu gagal untuk mensyukuri nikmat cinta yang Allah bagi. Sebab itu tuan-tuan puan-puan sekalian, ini bukan berlaku dalam pasangan cinta sebelum kahwin lagi sahaja, tetapi berlaku juga kepada pasangan yang telah lama kahwin. 10 tahun kahwin, 15 tahun kahwin, 20 tahun kahwin. Sebab kita tengok di luar sana, walaupun cinta ini dalam hubungan yang halal, tapi pasangan ini leka. Bukan tak romantik, beli hadiah itu ini, tapi mereka tidak mentaati perintah Allah. Mereka tidak menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Syukur yang paling tinggi yang ditunjukkan oleh seorang hamba kepada Allah di atas segala nikmat, nikmat cinta, ke nikmat kasih sayang, ke nikmat ada anak, ke nikmat perusahaan dia semakin cemerlang, ke nikmat bisnes ke, apa dia? Iaitu mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Sebab itu saya jumpa ramai pasangan-pasangan yang diuji, akhirnya datang, Ustazah, saya tahu saya lalai dengan Allah selama ni. Allah uji saya dengan suami saya. Saya tahu Ustazah, saya lalai selama ni. Ustazah, saya tak jaga solat, saya tak ni. Allah uji dengan isteri saya, Ustazah. Ada buah apa datang pula, kami tahu Ustazah, kami sekian-sekian, Allah uji dengan anak. Memang betul pun, ujian itu akhirnya menyedarkan manusia bahawa selama ini ia mengabaikan cinta Allah. Akhirnya Allah menarik rasa cinta itu supaya sedar diri hakikatnya cinta itu Allah yang beri. Sedar diri bahawasanya cinta itu boleh ditarik kembali. Hanya kerana kita melupakan siapakah pemberi cinta itu. Subhanallah, Allahu Akbar. Masya Allah. Saya sudahi dengan kalimah madah yang indah itulah supaya kita sama-sama berfikir kembali kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pemilik cinta dan pemberi cinta, dan sebagai penutupnya, marilah sama-sama kita membacakan satu doa. Subhanallah, Allahu Akbar. Satu doa yang begitu indah dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-7. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-7. Baca sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habbab ilaina al-imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal insyana waj'alna minar rasyidin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada keimanan dan jadikanlah ia indah di hati kami. Bencikanlah kami kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan, serta masukkanlah kami dalam kalangan orang yang mendapat petunjuk. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan boleh juga kita amalkan doa-doa daripada Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, jadikanlah kami pasangan yang berkasih sayang. Ya Allah, Ya Wadud, yang Maha Cinta, berikanlah cinta ke dalam hati suamiku untukku, Ya Allah. Ya Allah, Ya Latif, yang Maha Lembut, lembutkanlah hati kami, Ya Allah, agar kami saling berkasih sayang. Ya Allah, Ya Halim, Ya Allah, yang Maha Santun, yang Maha yang Maha Prihatin, Subhanallah, jadikanlah kami pasangan yang saling menyantuni, saling menghormati, Ya Allah, saling prihatin, Ya Allah, saling tolong-menolong. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, indahnya zikir-zikir, doa-doa yang kita boleh susun daripada Asmaul Husna. Alhamdulillah, sekadar itulah perkongsian kita pada hari ini, tuan-tuan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan mendapat manfaat dan insya-Allah jangan lupa, jangan pergi lagi, jangan tinggal lagi sampai sudah. Bagi saya peluang untuk bercakap lagi, masya-Allah. Tuan-tuan puan-puan sekalian, saya ingin mengajak sahabat-sahabat semua subscribe channel YouTube kita, iaitu Ustazah Asma Harun Channel. Ustazah Asma Harun Channel, dan tekan butang subscribe, sebab dengan itu kalian sebenarnya sedang menyokong kerja dakwah kita, dan insya-Allah secara tak langsung kami dapat sedikit sumber keuangan daripada YouTube. Sebab semua itu kita akan kembalikan semula kepada gerak kerja dakwah kita. Subhanallah. Kemudian yang kedua, saya ingin mengajak tuan-tuan puan-puan untuk follow page saya, dan ada tekan button yang mana supaya dapat notification yang Ustazah Asma Harun was live. Sekarang Facebook ni dia semakin mengetatkan. Ramai follower walaupun buat sifers tapi tak nampak notification Ustazah Asma Harun was live. Jadi kaedahnya adalah perlu pergi kepada satu button cari yang mana kena tekan notification untuk diberi notification
apabila Ustazah Asma live. Okey, dan yang terakhirnya tuan-tuan puan-puan sekalian, bersangkutan dengan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini, kami ingin menjemput. Okey, subhanallah. Kami ingin menjemput tuan-tuan puan-puan sekalian, insya-Allah, untuk hadir. Untuk hadir, letak kat depan ni lah, letak kat depan. Okey. Gitu. Ni siapa ni? Muka siapa ni? Kenal je. Okey. Subhanallah. Okey. Kami ingin menjemput tuan-tuan puan-puan sekalian untuk masuk bersama dalam satu webinar, iaitu kuliah online, seminar secara online yang bertajuk Keluarga Menuju Syurga, Sekeluarga Menuju Syurga, yang akan berlangsung pada hari Ahad ini, hari ni hari Jumaat, hari Sabtu dan hari Ahad ini. Subhanallah. Boleh tak Ustaz? Okey, hari Ahad ini akan berlangsung pada hari Ahad ini, yang mana seminar ini akan berlangsung selama 1 hari, daripada pagi sampai ke petang. Dan panelnya adalah pertama memperkenalkan Ustazah Asma Harun. Kenal tak? Ustazah Asma Harun. Saya tak pastilah siapa ni ya, tak biasa. Okey ni Ustazah Asma Harun yang akan membawakan tajuk Ibu Benteng Fitnah Akhir Zaman. Itu slot yang pertama. Tunjukkan sikit, tengok nampak yang bawah ni. Ibu Benteng Fitnah Akhir Zaman. Kalau siapa pernah tengok Ustazah ni, bagi tahu saya. Okey, kemudian yang kedua iaitu panel yang kedua itu Ustaz Fahrul Muhammad Joy. Masya Allah. Kita tahu pendakwah dan penulis yang terkenal di Malaysia. Kadang-kadang saya panggil Ustaz Fahrul, saya panggil Buya. Macam itulah sebab ia macam usia ayah-ayah kita kan. Jadi Ustaz Fahrul akan membawakan tajuk Ayah Kemudi Kami ke Jannah. Subhanallah. Tajuk yang sangat indah dan disempurnakan pada waktu petang. Saya duduk tengah-tengah. Okey. Saya duduk tengah-tengah. Antara Ustazah dan juga Ustaz. Okey. Dan kita akan sempurnakan pada waktu petang dengan satu forum gabungan saya, gabungan Ustazah Asma dan juga Ustaz Fahrul membawakan tajuk Qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Pada petang tersebut kita akan kupas apakah dosa-dosa seorang ayah ataupun suami yang boleh menyebabkan ia masuk neraka, dan saya pula akan mengupas isu apakah dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang isteri dan ibu yang boleh mencampakkannya ke neraka, dan kita akan kupas tajuk berkenaan dengan amalan-amalan yang boleh menyelamatkan diri kita daripada api neraka Allah. Sesuai dengan firman Allah tadi, Qu anfusakum wa ahlikum nara, pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada neraka Allah. Untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan sekalian, seminar online ini yang berbayar ini kali pertama kami buat. Kali pertama saya sendiri. Biasa kita terima kuliah online yang dianjurkan pihak-pihak yang lain lah. Ini adalah seminar yang kali pertama yang kita sendiri anjurkan dan berbayar. Bukan sebab apa tuan-tuan puan-puan, ini adalah ikhtiar kami untuk kami mencari dana bagi meneruskan kerja dakwah dan juga kebajikan. Dan seminar 1 hari ini akan diberikan juga kepada tuan-tuan puan-puan ibu percuma. Ibu maksudnya bayaran RM60 seorang itu ada termasuk dalamnya adalah akan dapat ibu doa-doa pengikat cinta, pengikat kasih. Ibu tu dah siap, dah cantik dah, kita akan beri secara percuma, dan insya-Allah akses kepada seminar 1 hari itu adalah sepanjang hayat sampai kiamat. Macam itulah kan. Maksudnya tak adalah untuk 1 hari ke 2 hari kita delete, tak. Jadilah rujukan akan datang pun dan sebagainya. Jadi saya menyarankan supaya belilah seminar ini. Bukan sebab ustazah nak berkika dengan ilmu, tidak, jangan salah faham. Sebab ceramah kita yang lain semuanya percuma, tapi ini kita buat eksklusif secara tertutup dan kita buat dengan Ustaz Fahrul dan juga Ustazah Asma Harun. Jadi Kak, ia satu hadiah yang bermakna. Mungkin ada ibu bapa di sini yang nak hadiahkan kepada anak-anak dia yang dah kahwin kan. Ni mak hadiahkan ni seminar Ustazah Asma ni, mak daftarkan dah ni untuk kamu semua ni. Hari Ahad ni ikutlah mana yang sempat. Mungkin ada adik-beradik nak hadiahkan kepada adik-beradik, kawan nak hadiahkan kepada kawan, mungkin bakal pasangan. Masya Allah. Bakal pasangan yang nak nikah, nak memahami kan tentang nak cari ilmu perkahwinan apa semua, nak buat persiapan, dijemput untuk hadir sama pada hari Ahad ini.
Walaupun kenapa kita buat boleh tonton selepas tu semula, mungkin ada orang beli seminar tu tapi dia tak sempat tengok hari tu. Dia sempat slot pertama je. Yang kedua nak pergi kenduri, contoh kan. Petang pula sekian. Jadi sebab once kalian dah beli, kalian dah boleh pun tengok esok, lusa, bila-bila tak, semestinya hari Ahad tu saja. Jadi insya-Allah setiap pembelian ada satu pemberian. Ia dikira sebagai sumbangan kepada kerja dakwah dan kerja amal kami. InsyaAllah kami akan cuba buat yang terbaik dalam perkongsian tersebut. Mudah-mudahan kalian akan meneruskan rumah tangga dengan bahagia. Sebab bahagia itu mesti didasari dengan ilmu pengetahuan. Bahawa kita tahu bagaimana nak mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang boleh selamat daripada ujian-ujian. Bukan selamat, maksudnya tak ada ujian, tetapi boleh menguruskan ujian dengan baik. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi sekadar itulah perkongsian kita pada hari ini, tuan-tuan puan-puan sekalian. Terima kasih sekali lagi kepada pihak penganjur program ilmu pada petang ini, iaitu Yapim Smart Venture, pihak Yayasan Pembangunan Islam Malaysia. Dan marilah sama-sama kita menyumbang kepada Yapim kerana ini adalah satu yayasan, satu NGO yang banyak memberi sumbangan kepada pembangunan Islam, kepada dakwah, kepada kebajikan dan sebagainya. Hari Jumaat yang mulia, banyakkan peluang untuk sedekah. Janganlah kita kata dah sedekah dah pagi tadi. Tidak. Bila ada je peluang-peluang, kita letak sini sikit, sini sikit, sini sikit. Mudah-mudahan makin bercambahlah infak kita. Subhanallah, alhamdulillah tuan-tuan puan-puan sekalian. Diucapkan terima kasih kepada pihak Yapin dan terima kasih kepada sahabat-sahabat. Mohon maaf daripada saya salah dan silap. Mudah-mudahan tajuk yang kita bawakan hari ini iaitu menyemai cinta pandang pertama, memberikan erti yang membawa bahagia. Sekian daripada saya Ustazah Asma Harun. Di sini kita bertemu di syurga Allah. InsyaAllah kita akan bersatu. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan bacaan tasbih kafarah dan surah wal as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sabar Syirah. Jangan cepat selagi saya tak cakap tutup. Okey tuan-tuan puan-puan sekalian, siapa yang nak berminat untuk masuk seminar, boleh tekan link yang dikongsikan ataupun tinggalkan komen. Bagi yang di Instagram, kena DM. Sebab sebaik kita share video ni, komen-komen ketika live ni akan hilang. Jadi tolong DM dan kita akan balas secepat mungkin. Program kita dah tinggal 1 hari lebih saja lagi. Tinggal sehari sajalah. Jadi di Facebook boleh tinggalkan komen, nanti kita akan santuni dan boleh juga PM ataupun tekan link yang kita kongsikan. Subhanallah, sekian.